Muka surat 71 kitab saya lah tuan-tuan, yang bertajuk Islam namanya sahaja. Islam namanya sahaja. Baik, tengok hadis tuan-tuan. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'uddu. Rawahul Baihaqi. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir tiba di suatu zaman di mana tiada tinggal dari Islam itu kecuali hanya pada namanya sahaja, dan tiada tinggal dari Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya sahaja. Masjid-masjid mereka indah, tetapi ia kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah kolong langit. Dari mereka lah keluarnya fitnah, dan kepada mereka fitnah itu dikembalikan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebuah hadis, satu lagi hadis yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Maka Nabi berpesan-pesan kepada kita semua bahawa akan terjadi 4 perkara sebelum kiamat besar berlaku. Kiamat tak akan terjadi kalau tak berlakunya 4 benda ni dulu. Dia mesti mai dengan 4 benda ni. Zaman Nabi tuan-tuan, Nabi sebut bahawa ayyati 'alan nasi zamanun, sudah hampir tiba suatu zaman, yushiku ayyati 'alan nasi zamanun. Nabi sebut tuan-tuan telah tiba ataupun sudah hampir tiba suatu zaman di mana Islam itu hanya tinggal pada namanya sahaja. Baik, hadis ni diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni di antara orang yang banyak, ataupun dalam hadis Nabi banyak cerita tentang fadilat sahabat. Dalam kalangan sahabat yang 1,000 orang lebih ni tuan-tuan, Sayyidina Ali ni di antara orang yang paling banyak Nabi sebut tentang fadilat sahabat. Nama Sayyidina Ali tuan-tuan, daripada kalangan semua sahabat, Sayyidina Ali lah yang paling tinggi ataupun yang paling banyak Nabi sebut tentang fadilat sahabat. Bukan bermakna kata sahabat lain rendah daripada Sayyidina Ali tuan-tuan. Kalau ikutkan ranking para sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nombor 1, Sayyidina Umar nombor 2. Tetapi adakah membawa erti kata kelebihan Sayyidina Ali itu melebihi daripada kelebihan yang ada pada Sayyidina Umar? Tidak. Cuma banyak hadis yang dikumpulkan, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang fadilat Sayyidina Ali itu lebih daripada para sahabat yang lain tuan-tuan. Tapi dari sudut ranking, Sayyidina Abu Bakar banyak fadilat ataupun kelebihan yang Allah kurniakan kepada beliau. Kerana apa? Sepanjang dakwah Nabi SAW, beliaulah yang banyak membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal-awal tuan-tuan, daripada duk cerita benda yang kalau dicerita kepada musyrikin Mekah tak boleh terima di akal, macam tak betul apa yang Nabi cerita. Tapi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, dia beriman dan dia percaya bulat-bulat apa sahaja yang Nabi katakan. Besar pahala beliau tuan-tuan, besar. Bukan senang kita nak memberi kepercayaan, tapi apa saja yang keluar daripada mulut Muhammad maka dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hebat tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar.
Allahu Akbar. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perawi pada malam ini tuan-tuan. Sayyidina Ali sikit ya, kita ambil. Baik, yang pertama apa dia tuan-tuan? Yang pertama, kata Nabi SAW, kiamat tak akan terjadi bila mana Islam itu hanya tinggal pada namanya sahaja. Islam ni pada IC lah. Tu bahasa mudah kita lah. Dia dapat Islam pun daripada tok nenek dia, daripada mak dia. Keturunan dia Islam, mai kat dia, ajak sikit Islam, sekolah rendah kafar lebih kurang. Tapi bila mai besar, dia hidup dalam keadaan tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Ni maksud dia. Dia Islam, pernah mengucap kalimah syahadah. Tapi bila mai hidup dia tuan-tuan, Islam tu pada nama ya. Bila tanya apa yang wajib buat, apa pun tak tahu. Kena semayang tak? Semayang pun tak tahu. Zakat kena tak? Zakat pun tak tahu. Puasa wajib tak? Sunat kot. Sampai tahap tu tuan-tuan. Tahap pengetahuan Islam pada dirinya tu sangat kurang. Sangat kurang. Bahkan dia tidak mengamalkan seluruhan ataupun keseluruhan ajaran Islam yang sebenar. Allahu Akbar. Sebenarnya tuan-tuan, bila sebut perkataan ni, mungkin kita berada pada lingkungan orang yang Islam, yang beriman tuan-tuan. Jadi kita ni macam tak nampak lagi. Kita ni kuranglah nampak benda ni. Tetapi pada hakikatnya kehidupan kita pada masa ini, kalau kita tengok remaja-remaja, anak-anak kita sekarang ni tuan-tuan, menuju ke destinasi yang disebut oleh baginda Rasulullah ni tuan-tuan. Remaja kita berapa ramai yang tak reti semayang sampai sekarang? Ramai. Berapa ramai remaja kita yang tak reti baca Fatihah? Ramai. Berapa ramai daripada kalangan remaja kita yang syahadah pun tak tahu tuan-tuan. Nak hafal pun tak nak kahwin ni. Pasal dia kata tu soalan bocor. Nak kena tahu syahadah apa dia, selawat apa dia, takut tertukar. Buat semata-mata nak kahwin ni. Habis kahwin lupa balik. Yang mana satu syahadah, yang mana satu selawat. Ada ataupun tidak? Ada. Berlaku ataupun tidak? Berlaku. Banyak ataupun tidak? Banyak dah. Alhamdulillah, kita masih lagi berada kelompok yang baik-baik ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Pasal kita main mengaji ilmu. Bila orang yang main mengaji ilmu ni, Allah gerakkan dia untuk main. Sebab Allah nak fahamkan dia pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak bagi dia baik, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia jalan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah fahamkan dia pada agama Allah. Kita mai dengan niat yang baik, melangkah tapak kaki daripada rumah mai tuan-tuan. Setiap tapak kaki tu Allah bagi pahala, satu pahala. Satu langkah, satu pahala. Satu langkah, satu darjat angkat. Satu langkah, satu dosa gugur. Tu dia. Hebat tak hebat orang main menuntut ilmu ni tuan-tuan. Kemudian duduk pula dalam rumah Allah. Kalau masjid niat pula iktikaf, setiap saat pahalanya mengalir, pahala iktikaf. Subhanallah. Duduk dalam majlis duduk dalam majlis yang baik, yang baik-baik bersama dengan orang yang baik-baik. Pasal kita main dengan tujuan yang sama. Allah kumpulkan kita dengan orang yang baik-baik. Maka tak lain dan tak bukan Allah nak fahamkan kita pada agama Allah. Duduk solat jemaah pula. Habis maghrib sembahyang isyak, habis isyak, ba'diyah, qabliyah, semua kita buat. Bagi salam keluar 3 jam pada malam, setiap malam Allah peruntukkan, Allah gerakkan kita untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tanda Allah sayang kita tuan-tuan. Itu tanda Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, hati kita ni tak tertarik dengan surau. Hati kita ni tak berapa nak menarik dengan surau. Biar pilah, nantilah. Tapi kalau orang yang Allah rindu, Allah akan panggil dia. Kita main ni kerana Allah, af'alnya Allah tuan-tuan. Allah nak jumpa kita dan kita pun nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebat. Bagaimana kalau Allah dah bagi kepada kita kefahaman agama, Allah akan bagi kasih sayang kita pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila mana Islam ni tuan-tuan, bila nama Muslim dalam kehidupan kita, ada beberapa darjat yang perlu kita ketahui tuan-tuan, supaya kita tak tergelincir seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah ini tuan-tuan. Dalam Islam,
dia ada tingkatan-tingkatan darjat bagi orang, tuan-tuan, bagi orang yang beriman. Darjat yang paling bawah adalah yang namanya Muslim. Itu darjat yang paling rendah. Yang namanya Muslim bukan bererti kata walaupun dia rendah tidak menjadi keperluan, kita wajib ataupun kita ni perlu mensyukuri keperluan yang Allah dah bagi. Kita Muslim, subhanallah, bila Allah lahirkan kita daripada keturunan Islam Muslim, maka itu satu keperluan, satu jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Muslim. Hang dosa sebesar mana sekalipun, dia azab dalam neraka Allah, wa na'udzubillah min dzalik, berada di mahsyar sekian lama, timbangan berat belah dosa sehingga dia merupakan ashabus shimal, berat timbangannya belah dosa, lama timbangannya, buat dosa dengan Allah, buat dosa dengan makhluk, lalu di tiang sirat dengan keadaan yang begitu lambat sehingga jatuh ke dalam neraka Allah. Maka diazab beratusan tahun lamanya, diazab, last kali tetap masuk syurga Allah. Pasal apa boleh masuk syurga Allah? Kerana kalimah syahadah yang pernah dia ungkapkan di dunia Allah. Dia Muslim, dia tidak syirik pada Allah dan dia tidak murtad kepada Allah. Muslim. Muslim ni, tuan-tuan, darjat di mana dia ni bukan tak bagus. Cuma bila Muslim ni kadang-kadang dia mula terpengaruh dengan hawa nafsunya, dengan kawannya. Dia kawan dengan kawan yang baik, maka baiklah dia. Tapi kalau dia kawan dengan orang yang jahat, jahatlah dia. Dia mudah tergelincir bila sebut Muslim, tuan-tuan. Bila dia buat dosa kepada Allah, dia bertaubat. Cuma taubat dia tu nanti ya. Tunggu malam satgi lah, tunggu kalau bangun. Muslim, tuan-tuan. Dia tahu dia buat dosa hari ni pada Allah. Dia tahu hari ni dia buat dosa banyak pada Allah pada siang hari. Tapi yang nama Muslim tak apa, malam saya baru seronok, boleh menitik air mata. Lah kali tidur subuh bangun sesuatu juga. Tak bangun, tuan-tuan. Ni Muslim, tak apa besok pula. Muslim. Tapi Muslim yang mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, dia duk belajar. Bila Muslim yang baik, maka dia naik tingkatan yang kedua yang dinamakan mukmin. Ni bagus. Dia dah dapat Muslim, tuan-tuan, dia pulun bagi jadi baik, maka Muslim yang baik dia naik satu tingkatan, namanya mukmin. Apa maksud mukmin? Mukmin orang yang beriman. Mukmin orang yang beriman. Bila dia dah buat dosa pada hari ni, on the spot dia mohon taubat kepada Allah, tu mukmin. Dia tak berlengah, tuan-tuan. Hari ni dia sakit timur, mak kata pi dasar kedai, mak ni tak habis-habis suruh orang ya, ada lagi angah alung pasal apa panggil cek ya. Bila mukmin ni, tuan-tuan, dia terus tertampak hati dia, wajar hati aku ni. Dia terus pergi cari mak dia, mak minta maaf, terlepas cakap tadi, minta maaf banyak-banyak. Tu mukmin. Bila mana dia melakukan dosa on the spot, hati dia tak senang. Dia akan pergi cari orang yang dia buat dosa. Ni mukmin, tuan-tuan. Dia semayang lambat, dah azan dah, dia duk biasa semayang awal, tiba-tiba bila mana satu hari dia duk melengah-lengahkan pasal sebab yang tidak munasabah, maka hati dia ni gelisah. Aduh, lambat pula. Dia mula-mula pergi cari semayang. Maka tu mukmin, tuan-tuan. Dia tak boleh benda lambat. Pasal dalam hati dia, dalam kehidupan dia, dia ada wasari'u wabadiru bil amal, kata Nabi SAW. Dia akan pulun buat amal. Dan bila dia melakukan kelewatan, hati dia gelisah. Ni mukmin, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu baru dua darjat. Kita darjat di mana? Wallahu ta'ala alam. Kita tengok. Saya bagi contoh lapik-lapik macam tu ya, tuan-tuan. Mukmin yang baik, bila mana dia melakukan kebaikan banyak, maka dia naik satu lagi darjat yang ketiga, yang namanya muhsin. Muhsin ni, tuan-tuan, asal daripada kalimah ihsan. Ihsan apa dia? Kita buat satu amalan seolah-olah Allah melihat kita. Minta maaf, kita buat satu perkara seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk melihat Allah seolah-olah Allah melihat kita, maka yakinlah Allah melihat kita. Itu ihsan. Maka bila darjat muhsin, darjat di mana dia jaga sungguh segala tingkah laku dia,
Sebab tu pernah ada orang tanya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, boleh tak aku buat maksiat? Maka jawab Sayyidina Ali, boleh, silakan kamu nak buat maksiat, tapi dengan satu syarat. Apa dia syarat dia, wahai Sayyidina Ali? Hang nak buat maksiat boleh, nak apa saja maksiat hang nak buat dipersilakan, tapi satu syarat ya, pastikan tempat yang buat maksiat tu tempat yang Allah tak nampak tu ya. Kat orang pun terkebir-kebir, kat mana Allah tak nampak. Puas cari, puas fikir, wahai Sayyidina Ali, mana ada tempat yang Allah tak nampak, jadi jangan buat maksiat. Tu ihsan tuan-tuan. Di mana kalau kita buat satu perkara, kita yakin bahawa Allah melihat kita. Kalau kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Muhsin darjat di mana dia suka buat kebaikan dan memperbaiki dan beristiqamah pada kebaikan. Itu muhsin tuan-tuan. Subhanallah. Orang muhsin ni contoh dia apa dia tuan-tuan? Muhsin ni dia memandang pada harta yang dia sumbangkan tu bukan pada nilai semata-mata. Ini muhsin. Tapi dia buat segala gerak kerja dia tu adalah bagaimana Allah pandang kepada gerak kerja dia. Tu muhsin. Subhanallah. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya bagi satu contoh. Ni sebelum kita masuk bab derma, kita ambil dulu satu contoh. Quran. Quran. Muslim yang biasa dia nampak Quran berterabak, kan? Maksud kata ada orang yang dia baca Quran, lepas tu dia letak ya. Padahal masjid kita buat 5S. Mesti kena susun elok-elok, warna ni kena susun sama. Kawan ni dia melentam ya, padahal susun macam ni dia pergi letak kat atas macam tu ya, dia nampak tak berkenan. Orang yang muhsin ni tuan-tuan, dia kata inilah kebaikan yang Allah aturkan kepada aku. Tu dia sampai tahap tu. Dia pergi dekat Quran, maka dia ambil, dia susun elok-elok sebagaimana yang ada di paparan ataupun digambar di setiap almari dan sebagainya. Tu muhsin. Tapi kalau muslim, apa punya orang dah baca tu pandai-pandai lah bubuh balik, dia baik tuan-tuan, tapi dia tak bergerak amalan dah. Mulut dia tak suka benda yang tak elok ni, tapi dia tak buat. Tu muslim biasa. Tapi kalau muslim, mulut tak bercakap tapi amalan buat tuan-tuan. Dia pergi tandas, ada lagi sisa baki ayat orang tak flash tuan-tuan, kan? Orang tak corok, maka dia masuk-masuk Allah. Kalau kita muslim biasa tuan-tuan, kita, saya lah contoh, pipi masuk Allah, pergi cari tandas sebelah, tu biar. Bukan dia aku nak tolong pergi basuh. Tapi kalau muhsin tuan-tuan, dia masuk, dia tutup pintu, dia cuci, dia buang supaya orang selepas dia boleh manfaatkan benda tu. Tu muhsin. Allahu akbar tuan-tuan. Dia sendiri gerak hati dia nak buat, tu muhsin. Darjat orang yang mendapat muhsin. Dalam bab sedekah tuan-tuan, subhanallah. Dalam bab sedekah, saya bawa satu contoh tuan-tuan, duit. Duit contoh, kita derma tuan-tuan, kita derma. Ada duit $2.50. Tuan-tuan ni kira RM50 biasalah. Sebab tu saya bawa RM50. Tuan-tuan, contoh, ada 2 keping RM50. Bagi muslim, benda ni biasalah. Yang ni pun RM50, yang ni pun RM50. Kan? Tapi bagi muhsin ni tuan-tuan, subhanallah, dia memandang bahawa duit ni pun ada perbezaan. Setengah orang dia nampak duit keras, dia sayang. Setengah orang duit dia renyok sikit tuan-tuan, dia tak berapa nak sayang. Setengah orang dia tengok, duit keras keluar pada bank ni, cantik duit ni kan. Jadi dia sayang nak pakai, sayang nak pecah. Maka bila mai tabung tuan-tuan, dia bubuh duit renyok ni. Tak apa, nilai sama RM50, tapi dia bubuh ni. Sebenarnya pada nilai Allah, hang dah letakkan satu harga yang rendah pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tuan-tuan, sampai tahap tu. Sepatutnya hang tak benda yang hang sayang. Keras ni hang tak. Tapi bila pergi kedai mana-mana nak beli apa-apa, hang tak kisah pun bagi duit keras. Pasal benda tu keperluan hang tak kisah. Tapi dengan Allah, hang boleh bagi duit renyok. Maka Allah pandang benda tu sebenarnya. Tu muhsin tuan-tuan. Duit sama nilai. Tapi bagaimana cara kita bagi ke Allah, dia fikir sampai tahap tu. Aku nak bagi yang paling terbaik pada agama Allah. Dia buh duit keras. Subhanallah. Boleh tuan-tuan dapat lah. Kadang-kadang buat ke benda ni, kan? Duk parti duit dalam dompet, ish ni keras sayang nak pakai.
Bubuh yang renyok lah, tabung masjid pun, pimai-pimai masuk dalam bank, duit sama ya. Dah Allah tengok bagaimana cara kita bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tuan-tuan ada duit RM50 dengan duit RM5, niat kita memang nak bagi RM5 pasal keperluan kita RM50 ni. Kan? Memang kita nak bagi pun RM5 ni. Dan niat dah, memang kalau kita pergi sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, memang kita debuh siap lah duit. Dan kita dah niat dah berapa kita nak bubuh RM5 ke RM10 ke RM20 ke RM50. Satu ketika kita buah ada terkebetulan ada RM50 dan RM5. Maka bila mai tabung masjid, bila mai tabung time Jumaat, angkat RM50, Allah, kita ambil RM5 kita bubuh. Kan? Pasal memang niat kita RM5, bukan nak bubuh RM50. Tapi kalau muhsin ni tuan-tuan, dia cabut-cabut RM50, niat dia RM5 nak bagi tadi, dia kata ini yang Allah gerakkan. Allah suruh aku bubuh RM50, bukan bubuh RM5. Maka dia bubuh terus RM50 tuan-tuan. Itu muhsin. Pasal dia fikir, dia minta macam-macam ke Allah, Allah bagi. Dia nak pangkat, Allah bagi pangkat. Dia nak anak, Allah bagi anak. Dia nak kekayaan, harta, wang ringgit banyak, Allah bagi semua. Tiba-tiba Allah gerakkan dia dengan angkat-angkat RM50, maka dia berpegang, kalau aku minta Allah bagi, takkan Allah minta aku tak bagi. Dia bagi tuan-tuan RM50. Itu muhsin. Ush, nak sampai darjat tu tuan-tuan, sendiri kita muhasabah tuan-tuan. Sebab dia percaya apa sahaja yang pergerakan yang dia buat, semua sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang datangkan kepada dia tuan-tuan, subhanallah. Sampaikan dia semayang dalam rumah pun dan juga semayang dekat masjid, dia memikirkan hal yang demikian. Ni dia naik darjat ikhlas dah tuan-tuan. Muhsin yang baik, dia akan naik satu tingkatan yang keempat yang disebut sebagai mukhlis. Orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikhlas ni tuan-tuan, bila secara dia semayang dekat rumah dengan cara dia semayang dekat rumah Allah berbeza. Yang sama, minta maaf, dia sama. Kalau dekat masjid kita boleh pakai jubah, pakai baju Melayu, serban dan sebagainya, bagaimana cara kita semayang di rumah? Kalau sama, arti kata kita ikhlas kepada Allah. Tapi kalau cara kita tak sama, takut-takut sebenarnya kita mai dengan pakaian yang elok pasal nak suruh orang kata kita pakai elok ya. Takut lagi pakai benda biasa orang kata, apa main masjid main pakai biasa ya. Kat rumah tak kisah orang tak kata apa, tapi main masjid orang takut orang kata. Maka dia takut orang kata kat dia, maka dia pakai dengan pakaian yang elok. Tapi bila duduk kat rumah, maka dia semayang dengan pakaian yang biasa, yang kadang-kadang pakaian yang tidak beradab. Sah semayang dah, sah, bukan tak sah, sah. Semayang tak pakai baju pun sah tuan-tuan. Kan? Semayang tak pakai baju pun sah asalkan tutup aurat. Dalam fiqh sah. Dia tutup sampai ke pusat, tutup bawah lutut, maka dia pun angkat takbir Allah. Anak pun Allah, pun aku tu dia bulu ketiak, subhanallah. Kan? Semayang tak pakai baju, wajar tuan-tuan. Sah tak sah? Sah. Tapi cuma tak ada adab. Tapi mai dekat rumah Allah bukan main lagi wangi-wangiannya, pakai serbannya. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kat orang. Takut hati tu tuan-tuan. Orang yang ikhlas, bagaimana dia semayang dekat masjid, macam tu dia semayang kat rumah. Pasal dia lihat bagaimana Allah lihat dia cara sembah Allah yang satu. Semayang dekat rumah pun sama, Tuhan yang sama. Semayang dekat masjid pun Tuhan yang sama. Tu orang yang ikhlas tuan-tuan, mukhlis. Bila dia derma pada jalan Allah, dia tak tunjuk kat orang. Ada orang cara derma dia ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni jenis derma dia, derma yang tunjuk. Sayyidina Umar ni jenis secara jelas, derma ni tunjuk tuan-tuan. Tapi hati dia tak terlintas walaupun sedikit sifat riak. Ada orang ikut cara Sayyidina Abu Bakar, jenis derma ni cara diam-diam. Jenis tak mau diketahui pun bagus tuan-tuan. Boleh ikut mana-mana cara. Kalau kita nak baik ataupun kita nak rasa selamat, ikutlah cara Sayyidina Abu Bakar. Cara yang sembunyi. Supaya Allah boleh memelihara dan kita boleh memelihara hati kita supaya tidak ada perasaan riak dan sebagainya. Itu yang kita takut. Nak buat satu benda, contoh kita nak buat pondok, tempat orang nak beristirahat depan surau tuan-tuan. Cari satu kontraktor, tanya berapa, sembang dengan pengurusi kata boleh buat, dipersilakan, persetujuan. Kita pun cari satu kontraktor, bagi duit kat dia, dia pun buat. Kalau orang tanya siapa buat, cakaplah hamba Allah. Kita pun buat, dia pun buat. Maka siap pondok tu, orang pun duduk dan sebagainya. Bila orang tanya hamba Allah, kita rasa selamat tuan-tuan. Cuma bila mai kadang-kadang Allah uji juga. Bila kita naik dengan anak-anak semua, lalu dengan isteri kita,
Ni Along, tengok tu pondok tu Abah yang buat. Mula tuan-tuan, dah lama punya cerita ni, tiba-tiba satu ketika Allah uji, sembang anak tu Abah yang buat tu. Nampak tuan-tuan, dia dah mula cerita benda yang kebaikan yang dia buat. Ikhlas dia boleh mengganggu tuan-tuan, subhanallah. Jadi nak dapat ikhlas ni, nak dapat keikhlasan ni memang kita kena praktis sungguh-sungguh tuan-tuan. Bukan benda yang senang kita nak dapat, tapi bila kita dapat, insya-Allah segala amal kebaikan yang Allah lihat, Allah terima semuanya tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita bagi jadi golongan orang yang mukhlis. Semayang pun kadang-kadang Allah uji tuan-tuan. Duduk sebelah depan, kadang-kadang tempat yang tak pernah kita duduk. Sebelum ni duduk belakang, ya tiba-tiba bila habis azan kita tengok depan ada satu kosong, semayang kat depan. Bila duduk kat depan semayang sunat ya pun, Allah, kadang-kadang dia main tergerak, orang duduk kat belakang ni, duduk tengok kita seorang nak semayang kat depan ni. Mesti orang kata kat aku, nampak dia main tuan-tuan. Syaitan. Syaitan ni kalau dia tak berjaya buat kita jahat, maka dia akan ganggu kita buat baik. Jadi bila Allahu Akbar, dia fikir, orang duk perhati aku ni, muramah belakang, padahal orang tak perhati kita pun. Tapi dia rasa mesti orang kata aku dibagus duduk kat depan soal apa cerita gitu. Dia duk main ganggu perasaan tuan-tuan. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu tuan-tuan, dalam bab riak ni disebutkan, dalam bab riak ni, bila kita angkat takbir, kita merasakan takut-takut aku ni jadi riak. Adakah bila mana kita angkat takbir Allah, orang duk parti aku kata aku tu kata aku bagus pula, bila ni tak payah semayang, dia pun berhenti, dia duduk terus. Mana lebih baik, sama ada dia berhenti terus semayang ataupun dia teruskan semayang? Maka kata Imam Ghazali, better hang riak dalam solat daripada hang riak tak buat ibadat. Terus buat ya. Lama kelamaan insya-Allah perasaan riak tu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan ibadat. Daripada duk takut riak orang parti dan sebagainya, kali tak buat terus. Maka kata Imam Ghazali, better hang buat walaupun ada perasaan riak pasal hang nak buat ibadat. Lama kelamaan insya-Allah Allah Taala akan hapuskan perasaan riak tersebut. Dan yang terakhir tuan-tuan, darjat paling tertinggi bila dapat mukhlis, maka dia naik kepada tingkatan yang namanya muttaqin, golongan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muttaqin ni tuan-tuan, dekat timbangan dia mudah, dekat mahsyar dia senang, dekat titian sirat sepantas kilat, terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu muttaqin. Allah bantu orang muttaqin ni tuan-tuan. Allah suka, Allah bagikan jannatun na'im bagi orang yang muttaqin. Allah suka orang yang bertakwa, yang darjat dia sampai darjat muttaqin. Muttaqin ni tuan-tuan, darjat paling mudah kita sebut, dia dah tak pandang dah benda yang wajib, dia dah tak pandang dah benda yang haram. Pasal apa yang wajib bagi dia tu dah wajib dah, tak perlu petikai dah, buat ya. Apa yang haram bagi dia, dia tinggal, itu haram, tak buat langsung benda yang haram. Tetapi apa yang dia perhatikan adalah benda yang sunat dan benda yang makruh. Apa yang sunat, semua dia buat seolah-olah wajib bagi diri dia, tu muttaqin. Ba'diyah, qabliyah tu wajib bagi dia, muttaqin tuan-tuan, seolah-olah tu dia sampai darjat tu. Bila sebut benda makruh, dia tak buat benda makruh, seolah-olah haram bagi diri dia, tu dia. Tu orang yang muttaqin. Ada lagi orang pegang kata isap rokok tu makruh. Jadi kalau orang yang muttaqin ni tuan-tuan, dia tinggal rokok. Pasal apa? Dia pegang seolah itu benda yang haram. Tak ada dah makruh tuan-tuan kat Malaysia kita ni. Semua sepakat negeri pegang kata haram. Kecuali di Indonesia lah tuan-tuan. Di Indonesia. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan, tak tahu berpegang pada yang mana. Tapi ada juga lah kisah bagaimana ulama-ulama di Indonesia. Saya dengar ustaz mana tuan-tuan, tak ingat ustaz mana. Bagaimana satu orang yang di Indonesia, ulama di Indonesia ni, dia isap rokok. Pasal apa dia isap rokok? Dia cerita pada anak murid dia. Tapi tuan-tuan jangan bagi duit hujah pula benda ni. Dia pegang benda ni, dia cerita, aku tak isap rokok pasal benda ni lah. Saya tekankan di sini bahawa haram isap rokok. Dia cerita ke anak murid dia pasal apa dia isap rokok. Kerana sebelum dia isap rokok, Allah Ta'ala berikan kepada dia karumah, yang mana siapa yang mai dekat dia boleh lihat wajah seperti mana wajah haiwan. Kalau kawan tu melakukan dosa banyak, dia boleh lihat muka dia boleh jadi beruk, muka kawan tu jadi babi dan sebagainya. Jadi dia nak buang benda tu, dia tak mau melihat
benda yang aib pada manusia, maka dia buat perkara yang makruh bagi diri dia supaya Allah tak kurniakan kepada dia karamah tersebut. Maka dia isau rokok, lama kelamaan dia tidak lagi melihat ataupun tidak lagi mendapat karamah tersebut. That's why dia isau rokok. Jadi siapa yang isau rokok tu sebenarnya dia karamah tu. Dia boleh melihat wajah kita dengan wajah yang lain, sebab tu dia isau rokok. Mampu tuan-tuan. Tapi cerita tu cerita yang betul lah tuan-tuan, yang ulama tu. Jadi itu yang cerita kepada anak murid dia. Tapi kita berpegang kita ni tak sampai peringkat karamah, jangan berangan tuan-tuan. Dosa macam-macam dosa lagi kita buat. Jadi elakkan daripada dosa yang kita tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Tu baru satu. Kira 8.20 tuan-tuan. Baik. Yang kedua apa dia? Yang kedua, Nabi SAW sebut wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Baca elok, jangan baca illa rasmah pula. Baca baris silap, paling terkejut rasmah ni tuan-tuan. Illa rasmuh, iaitulah tidak akan meninggalkan daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya sahaja. Quran ni di akhir zaman orang dah tak pandang dah tuan-tuan. Lah ni pun orang tak pandang. Bukan sekadar tak pandang, orang petikai je dah. Al-Quran ni bukan sekadar tulisan, bahkan Quran ni orang duk jaga, dan ada juga sebilangan manusia yang duk menentang Al-Quranul Karim. Orang bukan Islam menentang Quran ni benda biasa. Benda biasa tuan-tuan, kalau bukan Islam tentang Quran. Zaman Nabi Muhammad SAW orang tentang bacaan Quran. Tentang, tapi bila Nabi baca terpukau. Bahasa yang cukup indah, ayat yang sangat cantik. Tapi tentang isi kandungan Al-Quran, Nabi cerita tentang Quran, mereka tutup telinga mereka dengan jari, tutup dengan kipah, tutup dengan kapah. Kemudian diangkat baju mereka, sebagaimana peristiwa Nabi Allah Nuh AS. Angkat baju, tutup wajah mereka, buat penghinaan kepada Nabi Allah Nuh AS. Tak mau mendengar seruan dakwah Nabi Allah Nuh AS. Tapi mai akhir zaman ni tuan-tuan, di mana manusia yang Islam ada golongan yang tak reti baca Quran, yang tak faham Al-Quran. Dia faham dengan pemikiran yang dia belajar di barat dan sebagainya. Balik mai, dia kata Quran tidak lagi relevan, tak boleh dah pakai. Dulu 1400 tahun tak apa, boleh pakai. Pasal apa? Time tu tak tahu apa. Boleh cerita begitu tuan-tuan. Lah ni era moden, kita dah ada dah perlembagaan lah, kita dah ada undang-undang, maka pakai yang tu. Jangan kita pakai Al-Quran. Allahu Akbar. Tu orang yang kurang ajar tuan-tuan. Islam. Dan akhir zaman juga, di mana kita lihat bahawa ramai daripada kalangan manusia yang tidak lagi reti baca Al-Quranul Karim. Tak reti baca Quran tuan-tuan. Sebab tu ulama' dia bahagikan 3 benda. Bila sebut kata Al-Quran itu tulisan sahaja, dia kata, ulama' kata ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang tengok tulisan tapi tak boleh nak baca. Dia boleh takat ba, tu yang dia tahu. Meta tak tahu dah tuan-tuan. Jadi maksud kata pengetahuan dia ataupun untuk dia belajar tu tak ada. Dia tak ada kudrat, dia tak reti, dan juga dia ni tak mau belajar bacaan Al-Quranul Karim. Maka inilah menyebabkan dia punya generasi semakin lama semakin orang tak reti nak baca Al-Quranul Karim. Daripada kecil tak dapat didikan mak bapak sibuk kerja, biar anak tu orang lain ajak. Ni benda basic lah tuan-tuan lah, basic. Basic ni didikan kita ajak. Yang selebihnya perbetul makhraj, perbetul tajwid, tu tak apa, kita bagi tu guru supaya perbetul bacaan. Tapi basic pada usia 4 tahun, usia 5 tahun, alif bata kita tak mau ajak. Kita semua berharap kepada guru semata-mata. Rugi tuan-tuan. Sepatutnya daripada awal kita bagi didikan yang mula, didikan awal, supaya mereka faham tentang ayat-ayat ataupun huruf-huruf Al-Quranul Karim. Yang kedua, kata ulama, boleh baca dengan tajwid yang elok, tetapi malangnya dia tidak tahu apa yang dia baca. Ni yang kedua. Dia baca sekadar baca ya. Dia baca Quran sekadar baca ya. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka dia tahu baca ya, tapi tak tahu apa isi kandungan pasal tak pergi mengaji. Dan dia tak akan beramai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Ni rugi juga. Sebab tu tinggal tulisan saja.
Dan yang ketiga kata ulama, dia pandai baca, bertajwid lagi ku atas, dan dia tahu apa yang dia baca. Dia baca terjemahan, dia pergi belajar, tetapi dia tidak amal dengan apa yang dia baca. Jadi tiga golongan ini menyebabkan Quran hanya tinggal pada namanya sahaja, pada tulisannya sahaja. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, masajiduhum amiratun wahiya kharabun minal huda. Yang ketiga adalah masjid-masjid penuh, masjid-masjid mereka indah, tetapi ia kosong daripada hidayah Allah. Ni pun tuan-tuan, memang real lah akhir zaman. Manusia berlumba-lumba dalam memperhiasi masjid-masjid. Tapi kita jangan duk pergi menentang pula. Ni pun salah juga. Bila ada orang nak bagi masjid elok, cantik semua, kita kata inilah akhir zaman. Tu dia marah tuan-tuan. Orang nak kutip dana ataupun sumbangan. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni kita akan kutip sumbangan. Kita nak perbesarkan masjid kita, nak bagi perelok masjid kita. Lebih kurang dalam 5 juta kita perlukan. Bangun kita, ni kami mengaji hadis, apa ada bagi pihayah cantik-cantik tu orang tak cerdik nama dia tuan-tuan. Tak cerdik. Kena faham bahawa hadis Nabi ini bukan bererti kata larangan baginda untuk kita memperelokkan masjid. Tidak. Yang menjadi masalah di akhir zaman, manusia berlumba-lumba untuk memperelokkan masjid, perbesarkan masjid yang tiada keperluan, tetapi yang isi dalamnya adalah kosong semata-mata. Semayang subuh 2 orang, semayang zuhur 3 orang, perbesar supaya 3 juta orang nak semayang. Bila tengok dalam majlis ilmu, apa pun tak buat. Apa pun tak buat tuan-tuan. Ada masjid sampai sekarang di Pulau Pinang kita ni tuan-tuan, yang tidak hidup dengan masjid, dengan majlis ilmu, sayang. Sedangkan kalau kita baca sirah Nabawiyah, maka Nabi awal-awal bina Masjid Nabawi ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, antara tujuan masjid ini Nabi kumpulkan manusia untuk sebarkan ilmu. Dakwah Nabi tu punca, tempat kumpulnya manusia. Tu fungsi masjid sebenarnya. Tapi sayang tuan-tuan, ada lagi jawatan kuasa yang tak ambil cakna perkara ni. Dia dapat jawatan tapi lepas macam tu ya. Allah sayang. Bukan tak ada tu, ada. Tapi yang ada tu tuan-tuan, dia berharap pada guru takmir. Pasal kalau tak buat nanti Jabatan Agama marah. Yang guru takmir tu pula masalah. Pasal seorang dah meninggal. Tak ada ganti tuan-tuan, tak diganti. Ni real, cerita real tuan-tuan. Tak diganti. Yang seorang lagi kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai. Maka habis kadang-kadang 1 bulan satu majlis ilmu pun tak ada. Nak panggil ustaz long tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak ada tauliah lah dan sebagainya. Sakit panjang lah, apalah, macam-macam alasan tuan-tuan. Maka dimatikan masjid tersebut. Habis. Nampak elok, dihiasi dengan lampu-lampunya, lawa, tapi termati dengan majlis ilmu. Tak ada apa tuan-tuan. Sayang kalau gunakan masjid ini sekadar untuk solat dan sebagainya. Sedangkan fungsi masjid ni perlu diluaskan. Tapi di akhir zaman masjid ni kosong tuan-tuan, jauh daripada hidayah Allah. Bagaimana Allah nak bagi hidayah kalau kita tidak isi dengan majlis-majlis ilmu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Dan yang keempat adalah ulama' mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah kolong langit tu dia tuan-tuan. Nabi guna perkataan sampai sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah kolong langit. Dari mereka lah keluarnya fitnah, dan kepada mereka fitnah itu dikembalikan. Subhanallah. Ni akhir disebut sebagai ulama' su'. Ulama' di akhir zaman ni tuan-tuan, ulama' yang su', ulama' yang jahat. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan, bagaimana keadaan ulama' su'. Tetapi hakikat dia yang perlu kita tahu, bila sebut ulama', Nabi sebut ulama', arti kata dia ni bukan calang-calang orang, dia mengaji agama. Bahkan title ulama' ni bukan senang-senang dapat. Arti kata dia ni mengaji sungguh. Daripada kecil dia habiskan masa dengan ilmu, mengaji hadis, mengaji Quran, berpuluhan-puluhan tahun mengaji. Maka mai dapat jawatan dia jadi ulama' su'. Sebab tu ulama', dia bukan ustaz su'.
Kalau ustaz ni tak apa lagi tuan-tuan, lebih kurang 3 tahun mengaji. Ini ulama. Nabi sebut dengan perkataan ulama yang menjadi panduan, yang menjadi pendoman, yang menjadi rujukan manusia. Tetapi mereka membawa kepada fitnah, dan fitnah itu dikembalikan kepada mereka di akhir zaman tuan-tuan. Ulama su. Jadi doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita petunjuk untuk memilih ulama yang rabbaniyun, ulama yang boleh membimbing kita kepada jalan yang baik, jalan yang benar, insya-Allah. Baik, last tengok keterangan. Kalau kita perhatikan dunia Islam hari ini, maka keadaannya tidak begitu jauh daripada gambaran yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau belum sampai pun, maka ia sudah mendekati ke sana. Dan ulama yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah ulama su, ulama jahat yang menjual agama mereka dengan harta benda dunia, bukan ulama akhirat yang mewarisi tugas para nabi dan yang meneruskan penyiaran dakwah daripada zaman ke zaman. Jadi kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam tuan-tuan, ulama yang disebutkan ini adalah ulama yang jahat yang menjual agama buah habuan dunia semata-mata. Dia dilantik menjadi mufti, misal contoh, dilantik menjadi mufti ataupun menjadi ketua agama, maka bila mana satu hukum yang haram, maka pemerintah berkehendak untuk mengubahnya menjadi halal, maka dia buat satu dalil bentang dan diluluskan, maka daripada perkara yang haram menjadi halal semata-mata dia nak mendapatkan jawatan, mengekalkan jawatan dan juga mendapatkan habuan duniawi, sanggup menjual agama Allah, wa na'udzubillahi min dzalik. Ini cerita benda yang haram yang jelas tuan-tuan, haram yang jelas. Contoh ribawi, riba benda yang jelas haram, jelas. Mencuri, berzina, benda yang jelas haram. Maka pemerintah berkehendak bahawa kita halalkan pelacuran. Buatlah satu kaedah yang boleh kita buat jadi satu benda perniagaan, contoh. Maka mereka pun bincang, buat bincang buh dalil ni darurat apa benda, jadi halal. Contohlah tuan-tuan, saya bagi contoh. Maka halal, putuskan jadi halal perzinaan. Maka inilah ulama akhir zaman tuan-tuan, ulama yang menjual agama buat habuan duniawi, wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Bunyi dah berhenti dah tuan-tuan. InsyaAllah cukup sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah tahun depan pula kita jumpa. Tahun depan pun tak berapa lama tuan-tuan, habis pengakhiran bulan 12 tuan-tuan, tahun 2021. Tak banyak kita jumpa tahun ni, tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap kali perjumpaan kita itu mendatangkan manfaat yang besar, kerana kita mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutiara kata daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mengubah ataupun menjadi satu anjakan paradigma kepada kehidupan kita untuk mengubah lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun, maaf dipinta, anda terkasar bahasa, tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangsa banjir boleh terima zakat tak lah? Itu konklusi dia lah. Okey, untuk mangsa banjir, apa saja jenis banjir? Banjir ni sebenarnya sebahagian daripada asnaf yang layak untuk menerima zakat. Tak kisahlah dia mempunyai harta benda yang banyak sehingga bukan kategori fakir dan miskin, dia layak terima di atas faktor ataupun di atas asnaf yang namanya gharimin. Boleh rujuk juga di dalam kitab Fiqhuz Zakah karangan Syekh Yusuf Qardawi memang menyatakan bahawa mangsa banjir ni layak untuk terima zakat di bawah asnaf gharimin. Cuma isu dia sekarang ni, bila mana kita nak keluarkan daripada Pulau Pinang, pasal kita manfaat di sini, kita ambil hasil di sini dan kita nak keluarkan manfaat di luar, maka jangan lupa portion kita dahulu di Pulau Pinang wajib kita tunaikan. Kalau 100% di sana tak apa nak kena lah, kaedah dalam fiqh. Pasal di mana kamu tuai, di situlah wajib kamu agihkan. Tapi dalam bab ini kita lihat bahawa kawan-kawan kita di sana kawan yang sahabat, yang namanya saudara paling terdekat. Jadi kita ada kewajipan lebih, maka boleh diberikan, tidak menjadi masalah. Utamakan fakir miskin di sini dan selebihnya diberikan pada mereka dengan niat berzakat.
tidak menjadi masalah. Boleh.